sini cikgu ingin ingatkan lagi sekali fungsi simbol dalam carta alir ya. Baik, bentuk seperti bujur telur ialah mula tamat ya, ada mula ada tamat bagi sesebuah carta alir. Kemudian lambang segi empat ini ialah proses. Boleh jadi proses ini mengira, isytihar harta, pelajar-pelajar nak letakkan formula ya. Baik, bentuk diamond ialah memberi pilihan kepada program ya. Program dia membuat keputusan sama ada memenuhi syarat atau tidak ya. Ini ya bentuk diamond ya. Baik, bentuk parallelogram ialah berkaitan input dan output. Apa itu input? Contohnya ialah masukkan nilai, masukkan berat, masukkan ketinggian, masukkan gaji dan sebagainya. Dan simbol yang sama juga digunakan pakai untuk output ya, memaparkan nilai. Apa dapatan ataupun keputusan yang kita peroleh untuk kita paparkan, dia dalam bentuk parallelogram. Baik, struktur kawalan pilihan yang pertama ialah pilihan tunggal. Pilihan tunggal tu apa? Single selection, iaitu hanya ada satu pilihan untuk dilaksanakan. Ya. Okey, cikgu bagi tengok dulu contoh sudokod. Sudokod ialah ayat-ayat yang ringkas ya. Okey. Situasinya ialah lapar ya. Jadi jika seseorang itu lapar, tindakannya ialah makan di kantin. Tamat jika, bermaksud di sini, jika pelajar itu lapar, hanya pilihan yang ada ialah makan. Jika pelajar itu sudah kenyang, tidak ada, terus tamat. Tidak ada tindakan bagi pelajar yang sudah kenyang. Di sini ialah, bagi contoh situasinya ialah lapar. Tindakannya makan di kantin. Contoh bagi carta alir, situasi yang sama iaitu pelajar lapar ya. Okey, di sini ada contoh bulatan ini. Bulatan ini ialah sambungan. Tidak perlu cikgu tunjukkan daripada proses mula hingga tamat. Cukup sekadar cikgu tunjukkan proses pilihan ya, iaitu struktur kawalan pilihan tunggal. Di sini ada diamond ya. Bentuk diamond ialah syarat. Ada saluran dia. Ada proses ya, ni proses. Baik, situasinya begini. Dia ditanya pelajar, adakah pelajar lapar? Jika ya, makan di kantin ya. Ini ialah proses makan di kantin ya. Jika tidak ada apa-apa tindakan. Maksudnya di sini jika pelajar perasan hanya ada satu tindakan ya, dan terus tamat. Baik, struktur kawalan kedua dikenali sebagai struktur kawalan dwi pilihan ya, atau double selection. Terdapat dua set tindakan untuk dilaksanakan. Baik, contoh sudokod dahulu. Okey. Ni ya. Ada dua set tindakan ya. Ini berkaitan dengan markah peperiksaan. Jika markah 40% ke atas, cetak
anda lulus. Okey, sebaliknya ataupun jika tidak, bermaksud sebaliknya daripada keterangan di atas. Jika tidak, cetak, anda gagal. Tamat jika. Ya, bermaksud di sini ada dua set tindakan yang kita peroleh melalui program yang dibangunkan. Maksudnya di sini, jika pelajar itu meletak markah 60 kategori inilah. Markah 40% ke atas termasuklah 41, 50, 60, 90, 100. Apa saja daripada melebihi daripada syarat ini, melebihi 40% ke atas, anda lulus. Sebaliknya selain daripada syarat ini, iaitu 39, 38, 20, 1, 0. Okey, dicetak sebagai anda gagal. Ya, bermaksud ada dua pilihan. Contoh bagi carta alir ialah seperti berikut. Baik, masih ada penyambung di atas dan di bawah. Cikgu tidak letak mula tamat sebab dia adalah keratan atau sebahagian daripada satu carta alir yang besar. Ya, baik, kita fokus kepada suatu kawalan pilihan, suatu kawalan dwi pilihan. Ya, okey. Syarat dalam diamond ni ialah sekiranya pelajar masukkan markah, ditanya di sini, adakah markah melebihi ataupun sama dengan 40? Bermaksud 40 dan ke atas, 40, 50, 60, 70, 80. Jika markah yang dimasukkan ialah 40 ke atas, jika menepati syarat, cetak lulus. Okey, ini bukan lambang proses, ini parallel. Bermaksud ada cetak, cetak maksudnya output, cetak ataupun print, print out, print line, itu istilah-istilah dalam programming. Okey, pilihan yang kedua selain daripada ya, boleh jadi tidak sebab sebaliknya daripada keterangan ataupun syarat ini. Sebaliknya ialah jika tidak menepati syarat ini, jika tidak, cetak gagal. Bermaksud apa? Sebaliknya. Okey, mungkin pelajar masukkan markah 20, 25, 35, 39. Dia pergi kategori tidak sebab tidak menepati syarat ini. Jadi, masih gunakan bentuk parallel untuk mencetak gagal. Ya. Dan kalau ikut flow-nya di sini, dia tengok anak panah ni, dia akan pergi tamat, Sini pun jika sudah cetak lulus, dia punya flow pergi ke bawah sini dan tamat. Contoh pseudocode bagi struktur kawalan pelbagai pilihan yang di mana dia menentukan grade jika murid memasukkan markahnya. Baik, kita tengok. Mula. Masukkan markah. Apa saja markah boleh, Jika markah yang pelajar masukkan, ditanya adakah melebihi atau sama dengan 80, grade yang terhasil adalah cemerlang. Jika bukan kategori 80, ditanya lagi. Jika markah lebih daripada atau sama dengan 60, grade yang terhasil adalah sederhana. Bukan juga level kedua, dia turun pada level ketiga. Jika markah lebih daripada 40, grade yang terhasil adalah lemah. Dan jika bukan ketiga-tiga di atas, jika tidak bermaksud bukan semua, sebaliknya. Bukan semua yang ada di atas ini, grade yang terhasil adalah gagal. Tamat jika. Dan yang terakhir,
papar grade, ya, dan tamat. Berikut adalah carta alir bagi struktur kawalan pelbagai pilihan, di mana ia menentukan grade jika murid memasukkan markah. Ya, kita tengok. Mula, okey. Murid masukkan markah, masuk markah, Apa saja markah? Dia akan disaring, ditapis, diikut dia punya syarat-syarat dia. Baik. Masuk markah. Okey. Adakah markah yang dimasukkan melebihi atau sama dengan 80? Seperti contoh 90, 99, 83 dan sebagainya. Jika ya, menepati syarat, dia adalah cemerlang, ya. Dan jika ya, dia terus keluar ke sini, ya. Dan papar grade. Grade-nya adalah cemerlang dan tamat. Okey, sekiranya tidak, sekiranya markahnya bukan melebihi 80, dia turun. Dia pergi ke syarat kedua. Adakah markah melebihi 60 atau sama dengan 60? Jika ya, grade yang terhasil adalah sederhana. Ini bukan output, ya. Ini adalah proses, ya. Dia proses dulu. Grade-nya adalah sederhana dan dia terus pergi ke proses berikutnya, ialah output, ya, papar grade sederhana. Jika bukan juga sederhana, dia grade-nya rendah, ditanya lagi, adakah markahnya melebihi atau sama dengan 40? Jika ya, grade yang terhasil adalah lemah, ya. Dan terus ke bawah, papar grade lemah dan tamat. Dan jika tidak, bermaksud ni, jika tidak, bukan ke tiga-tiga di atas, dia adalah gagal. Grade yang terhasil adalah gagal. Syarat di bawah sekali ini, dia menunjukkan markah yang terhasil bukan daripada syarat-syarat di atas, ya. Dia menolak semua syarat-syarat di atas. Dia ada markahnya sendiri, jawapannya sendiri, ya. Grade gagal dan dia papar grade, ya, gagal dan tamat.